Baik, apa khabar semua? Kita akan belajar kali ini ialah jurnal khas. Okey, jurnal khas. Lihat jurnal khas ada 6 yang kita akan belajar. Okey, yang pertama itu ialah jurnal belian. Okey, yang kedua ialah jurnal jualan. Kemudian kita ada jurnal pulangan jurnal pulangan belian dan juga jurnal pulangan jualan. Kemudian kita ada jurnal penerimaan tunai dan akhir sekali adalah jurnal pembayaran tunai. Seterusnya kita akan belajar format untuk jurnal khas ni. Untuk jurnal khas dia guna sama lah, lebih kurang sama lah. Untuk belian, jualan, pulangan jualan lebih kurang sama saja format dia, cuma ada perubahan sedikit saja. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga laju ni, ada 5 Tetapi perubahan dia dekat nanti kita akan lihat lah. Baik, mula-mula laju pertama kita tulis tarikh. Kemudian di sini kita tulis butir. Ini folio. Dan di sini ialah nombor dokumen. Dan di sini ialah jumlah dia. Kalau jurnal am, kita pernah belajar dulu, di sini adalah debit dan kredit. Tetapi untuk jurnal khas, di sini ialah nombor dokumen dan jumlah. Dan jumlah memang ada RM lah di sini. Kemudian kita lihat tarikh. Tarikh kita ikutlah demi cara menulis tu iaitu tahun, bulan dan hari. Okey, kita lihat tahun, bulan, April dan hari dia ialah 5. So, April 5. Butir pula kita tulis ekor-ekor yang terlibat lah. Baik, contoh kita lihat butir 1 dan dengan angka dia di sini, jumlah dia. Kemudian butir 2, ekor yang terlibat dan jumlah di sini. Kemudian selepas dah habis semua kita tulis, kita akan tutup iaitu pada akhir bulan. Contoh bulan April sampai 30 bulan, kita tutup pada 30 lah. Kemudian akaun yang terlibat lah. Akaun terlibat ni sama ada belian, jualan, pulangan belian atau pulangan jualan. Jadi akaun yang terlibat di sini. Kemudian kita akan jumlahkan di sini. Okey, jadi inilah dia format untuk jurnal khas. Okay, sekarang kita lihat satu persatu dulu. Kita lihat jurnal belian dulu. Okey, kita lihat format dia satu persatu. Okey. Jadi mudah saja. Okey, tarikh, butir, folio dan sini nombor dokumen dan jumlah. Okey, jumlah ada RM dan tarikh kita letaklah contoh 2016. Okey, ini 10. Kemudian kita letak syarikat A. Kita beli daripada syarikat A contohnya. Kita tulislah di sini syarikat A. Kemudian kita tulislah dia punya jumlah dia. Kemudian kita beli daripada syarikat B, kita tulis lagi syarikat B. Okey, jumlah dia contoh 2000 kan. Kita tulis. Baik, kemudian kita tutuplah. Katakan kita dah beli daripada syarikat A, syarikat B untuk bulan tu, dah habis dah. Kemudian kita tutup. Kita tutup pada akhir bulan. Katakan bulan Mei ada 31. Kita tutup, kita tengok jumlah dia ada 3000 sini. Kemudian kita nak tutup ini, kita tengok jurnal apa yang kita buka. Kalau kita buka jurnal belian, maksudnya akaun belian lah. Kita akaun belian kita tulis di sini dan akaun belian ni kita debitkan nanti. Okey. Baik, jadi akaun belian ni kita debitkan dan akaun yang lain-lain nanti yang ni kita akan kreditkan. Okey, yang itu untuk jurnal belian. Baik, jadi jurnal belian ni tujuan dia untuk apa? Okey, yang pertama sekali ialah merekod belian barang berniaga perkhidmatan secara kredit ataupun hutang. Jadi bila kita beli, kita hutang, kita akan tulis dalam jurnal belian. Dan seterusnya mungkin ada terkurang cas. Kalau kita beli, tiba-tiba terkurang cas. Contohnya kalau kita beli 100, tetapi sebenarnya barang tu 120. Jadi terkurang lah tu. Kita kena bayar lagi 20 sebenarnya. Pembekal akan keluarkan nota debit. Dan kita akan masukkan dalam jurnal belian ni. Okay, seterusnya kita lihat jurnal jualan pula. Lebih kurang sama je. Okay, sama. Kita tengok balik. Okay. Baik, sekarang ni kita tengok contoh. Katakan kita jual. Kita dah beli tadi kan. Kita jual kepada kedai A. Kita jual berapa? 100. Kemudian kita jual lagi. Jual kepada kedai B pula. 200. Jadi, contohnya ada dah habis dah. Kita jual. Okey, kita akan tutup lah pada 31 bulan. Kita akan tutup. Kita tengok nilai dia ialah 300. Dan kita akan tulis di sini adalah akaun jualan. Sebab ini ialah jurnal jualan. So, ini ialah akaun jualan. Dan akaun jualan kita kreditkan. Apa tujuan jurnal jualan? Okey, jurnal jualan ni sebenarnya untuk merekod yang kita jual lah.
merekod jualan barang niaga atau perkhidmatan secara kredit. Yang kedua, merekod terkurang cas. Macam juga kena belian tadi. Kalau terkurang cas, kita kena cas. Belian kan. Kalau jualan, kalau pelanggan tu terkurang cas, kita akan cas balik lah dekat akaun jualan ini. Jadi kita akan tambah lah di sini. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke jurnal pulangan belian. Sama juga, sama je. Okey. Okey. Contoh di sini Mei 15, ada pulangan, ada pulangan belian. Kita pulang balik ke syarikat A, 100. Kemudian kita pulang ke syarikat B, katakan ada 200. Jadi, pada akhir bulan, kita akan tutup lah 31, jumlah ada 300 dan di sini adalah akaun pulangan belian. Akaun pulangan belian kita akan kreditkan. Okey. Baik, apakah tujuan jurnal pulangan belian ni? Dia adalah merekod pulangan barang pada pembekal. Maksudnya kalau kita pulangkan barang, nanti kita akan buka lah jurnal pulangan belian. Dan yang kedua tu, kita akan terima, nanti kita akan terima nota kredit daripada pembekal. Nanti kita akan tulis dalam pulangan belian ni. Okay, seterusnya, pulangan jualan. Pulangan jualan pun sama juga. Okay, contoh, okay, kita ada pelanggan. Pelanggan pulangkan barang. Kedai A pulangkan barang, jadi kita rekod lah kedai A. Dia pulangkan barang. Nilai dia pulang kan RM10 katakan. Kemudian kedai B pun pulangkan barang. RM20. Mungkin barang tu silap ke ataupun rosak ke. Jadi pelanggan pulangkan barang lah. Okay, jadi macam biasa, macam tadi juga. 31 bulan, kita akan tutup. Nilai dia 30 dan kita tulis. Tengok. Oleh sebab ini jurnal pulangan jualan, kita tulis ini account. Account pulangan jualan. Okey. Baik, apakah tujuan kita buka jurnal pulangan jualan ni? Merekod pulangan barang niaga daripada pelanggan ataupun pembeli. Jadi kita akan keluarkanlah bila pembeli tu ataupun pelanggan dia pulangkan barang, nanti kita akan keluarkan nota kredit. Nota kredit kita bagi dekat pelanggan tu. Jadi kita akan rekod kat sini lah. Baik, seterusnya nanti kita akan pergi satu persatu cara untuk merekod urus niaga. Yang pertama nanti kita akan lihat jurnal belian. Okey. Yang kedua nanti kita akan lihat jurnal jualan. Okey. Seterusnya nanti yang ketiga kita akan lihat jurnal pulangan. Jurnal pulangan ada dua, pulangan belian dan akhir sekali kita akan lihat jurnal pulangan jualan. Baik, sekarang kita akan pergi satu persatu. Kita lihat dokumen dan juga cara nak rekod tu. Baik, contoh di sini ada diberi kedai permainan Alisha menerima invoice dan nota debit. Baik, kita lihat dia punya dokumen tu. Baik, senang saja. Oleh sebab ini dokumen, saya akan bagi cara nak baca dokumen. Baik, sekarang ni kita lihat dokumen. Di sini ialah invoice. Kita lihat di sini, dia ialah invoice. The invoice adalah urus niaga yang melibatkan jual beli secara kredit. Okey. Baik, jadi kita lihat di sini kita jual ke beli. Senang saja. Dulu kita dah belajar dah untuk jurnal am dulu pun kita dah belajar, kita tengok atas bawah kan kalau invoice. Baik, sekarang kita lihat juga atas bawah. Kita atas ke bawah. Kita adalah kedai permainan Alisha. Jadi kita dekat bawah. Kalau kat bawah kita beli. Sebab atas ialah jual, bawah ialah beli. Jadi kita beli. Kemudian kita beli ni kita kena tengoklah barang niaga. Kita beli barang niaga ataupun bukan barang niaga. Kalau barang niaga kita boleh tulislah belian. Kalau bukan barang niaga kita kena rekod lah benda lain, akaun lain. Baik, sekarang kita lihat di sini kereta kawalan jauh. Ini memang alat permainan lah. Jadi memanglah belian kan. Jadi kita kena tukar lah. Kita tukar jadi belian. Sekarang kita lihat pula kita beli ni daripada siapa. Kalau kita tengok di sini kita beli daripada Syahirah Toys Trading. Jadi Syahirah Toys Trading ni ialah kita punya ABB. Akaun belum bayar kita. Kita buka akaun belian. Senang saja. Mula-mula kita ada tarikh. Kemudian kita ada butir sini. Folio. Kemudian nombor dokumen. Dan juga jumlah. Dan bawah jumlah ni jangan lupa RM. Jadi kita lihat tarikh dia ialah 2 Mei 2016. Jadi kita ikut format. Kita tulis
tahun dulu, kemudian bulan dan hari. Kita tulis Mei 2 di sini. Kemudian kita tengok butir untuk ABB tadi. Kita tengok siapa dia, Syairah Toys Trading. Kita tulis Syairah Toys Trading. Baik, folio ni ialah ledger belian tapi ledger belian yang kedua. Sebab sebelum ni kita dah ada ledger belian pertama. So yang ni yang kedua lah, Syairah ni. Kemudian nombor dokumen kita tengok atas ni. Kita tulis di bawah ni. Dan jumlah dia kita tengok di sini. Bawah sekali tu. Dan kita tulis. Jadi mudah saja untuk buat jurnal belian. Okey. Baik, kita lihat yang kedua pula. Macam tadi juga kita lihat ini ialah apa? Ini ialah invoice. Invoice kita beli ke jual, kita lihat kita atas ke bawah. Kita bawah kan. Jadi kita bawah kita beli Kita beli. Sekarang kita tengok pula yang ni ialah barang niaga kita barang niaga kita. So kita tukar kepada belian. Baik, seterusnya kita tengok kita beli daripada siapa? Kita beli daripada kedai permainan Gembira. Jadi ini kita punya akaun belum bayar kita. Baik, seterusnya kita buka balik jurnal belian. Tadi dah ada satu. Baik, kita lihat tarikh ini. Di sini ialah tarikh. Okey. Kemudian kita letak di sini 8. Kemudian kita lihat butir, yang ni ialah kedai permainan Gembira, kita letak di sini. Kemudian folio ni, yang ni yang kedua, yang ketiga lah. Tadi dah ledger belian 2, ni ketiga lah. Kemudian kita tengok invoice di atas ni, nombor invoice, kita letak di bawah ni. Dan jumlah di bawah sekali ni. Okey, letak. Okey, jadi siap dah. Dah ada dua catatan. Tadi invoice pertama, kemudian ada invoice kedua. So ada dua lah, ada dua. Sekarang kita teruskan yang ketiga pula. Yang ni lain sikit. Kalau kita lihat di sini ialah nota debit. Nota debit. Nota debit ini dia berkaitan dengan terkurang charge. Kalau kita lihat di bawah ni ada tulis terkurang charge. Jadi macam mana nak baca ataupun nak fahamkan nota debit? Baik, saya akan ajar cara nak lihat dokumen ini. Baik, mula-mula kalau kita tengok nota debit, kita akan tambah. Kita akan tambah dalam jurnal, sama ada jurnal jualan atau jurnal belian. Sekarang kita lihat. Nak tahu jurnal belian atau jualan, kita lihat kita atas ke bawah. Sekarang kita lihat kita di bawah. Di bawah maksudnya kita beli lah. Beli, jadi kita tambah dalam belian. Jadi senang aja. Okey. Jadi seterusnya kita buka jurnal belian yang tadi. Kita dah buat dah tadi. Okey. Kita tambah yang ketiga. Kita lihat tarikh dia. Kita tengok sini Mei 18. 18 Mei 2016. Kita tambah di bawah. Mei 18. Okey, kemudian kita lihat lagi butir. Butir carilah yang ini kedai permainan Gembira. Jangan tulis nama kita kita tulis nama pembekal dulu lah. Orang yang kita beli tu, iaitu kedai permainan Gembira. Kita tulis di sini. Okey. Dan di sini kita lihat folio dia dah buka lah. Sebelum dia dah buka, jadi kita teruskan saja LB 3, ledger belian 3. Kemudian dokumen kita tengok di atas ni, dokumen dia kita tulis bawah ni. Dan jumlah kita tengok bawah sekali bawah sekali yang ni 540 dan kita tulis. Jadi dah siap lah. Dah siap dah 3 catatan ni. Kita dah record. Kita nak tutup pula. Kita tengok cara kita nak tutup jurnal belian ni. Jadi ini bulan Mei ada sampai 31. Jadi kita tulis 31. Kemudian oleh sebab ini jelah jurnal belian, kita tulis akaun belian dan kita akan debitkan nanti. Akaun belian kita belum buka lagi. Jadi kita tambahlah ledger am 7. Dan kita tengok jumlah dia, kita jumlahkan semua. Okey, 7560. Jadi inilah cara untuk membuat jurnal belian. Baik, seterusnya kita lihat kedai permainan Alisha mengeluarkan invoice dan nota debit. Kita tengok dokumen. Jadi kita lihat teruslah dokumen. Kat sini kita lihat ini adalah invoice. Jadi bila invoice kita senang saja kita lihat atas atau bawah. Kalau kita atas kita jual, bawah kita beli. Sekarang kita ialah kedai permainan Alisha. Kita dekat atas. Jadi ini kita jual lah. Kita jual. Kemudian sebelum tulis jualan, kita cek dulu barang niaga. Jadi barang niaga ni kereta kawalan jauh. Jadi ini ialah barang niaga. Jadi kita bolehlah tukar jadi jualan. Jadi kita lihat kita jual kepada syarikat mainan mewah ni. Okey. Jadi ini adalah kita punya akaun belum
terima. Kita punya akaun belum terima. Baik, bila dah kenal pasti ini jualan dan ini kita punya butir untuk akaun belum terima, jadi kita buka jurnal jualan. Okey, jurnal jualan mudah je, tarikh sini, okey, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Dan jangan lupa bawah jumlah ada RM. Baik, macam mana kita nak record? Kita lihat tarikh di sini atas ni. Okey, dekat dokumen tu 11 Mei kita record. Okey. Kemudian kita rekodkan bulan dan hari. Okey, Mei 11. Baik, sekarang kita lihat butir dia yang ini, syarikat mainan mewah ini. Jangan tulis nama sendiri ya. Tulis yang nama ABT dia tu. Okey, mainan mewah. Folio dia, oleh sebab kita tak pernah buka lagi, tak pernah jual lagi, dia ialah jenis jualan yang pertama lah. Dan nombor dokumen kita lihat atas ni, saya tulis, dan jumlah di bawah sekali yang ini, yang kita tulis di sini. Jadi mudah saja untuk buat atau untuk record dokumen yang berkaitan dengan jurnal jualan. Baik, seterusnya kita lihat lagi dokumen. Kita lihat lagi dokumen. Okey, ini masih lagi invoice. Bila invoice, kita lihat atas bawah. Jadi kita lihat di sini, kita ialah atas permainan Alisha ni, kita jual. Macam tadi juga jual. Dan lihat juga barang niaga di sini. So, bola kad bergambar ni barang niaga. Jadi kita boleh tukarlah jadi jualan di sini. Memang betul lah jualan. Dan kita jual kepada yang ini. Penerima ni Murni ni. Murni Toys. Jadi ini ialah kita punya akaun belum terima ataupun ABT kita. Baik, bila kita dah kenal pasti ini adalah jualan dan ini adalah dia punya ABT, kita boleh buka dah jurnal jualan. Baik, jurnal jualan tadi kita dah buat dah yang pertama tadi. Okey, sekarang kita buat yang kedua pula. Okey, di sini kita lihat tarikh 14 Mei ni, kita tulis bawah Mei 14. Kemudian lihat kita punya ABT ni, Monitos, kita tulis sini. Kemudian Monitos ini ialah ledger jualan yang kedua lah. Kita tulis. Kemudian invoice di atas sekali, invoice tulis di bawah ni. Dan kemudian jumlah bawah sekali, tulis di sini. Jadi dah siap lah. Dah siap dah kita record dua dokumen tadi, iaitu dua invoice. Okey. Baik, seterusnya kita pergi. Baik, kita lihat dokumen ketiga ni. Ini lain sikit, kita lihat di atas ni, ini adalah nota debit. Baik, nota debit ni mudah saja. Dia berkaitan dengan terkurang charge. Kalau kita lihat di bawah ni ada tulis terkurang charge. Tapi mudah saja bila kita baca dokumen, kita ingat cara dia ni. Bila nota debit, kita akan tambah. Sebab nota debit tu kita akan tambah dalam jualan atau dalam belian. Jadi kita tulislah tambah. Baik, nak tentukan tambah jualan atau belian, kita tengok macam biasa, kita atas ke bawah. Jadi kita lihatlah kita ke atas. Jika atas, jadi kita tambah pada jualan. Tambah pada jualan. Jadi kita buka jurnal jualan. Jurnal jualan yang tadi kita dah buat dah. Okey. Okey, sekarang kita nak buat yang ketiga ni. Okey. Baik, kita lihat macam biasa. Di sinilah tarikh. Lihat tarikh di atas ni. Okey, letak di sini. Okey, kemudian butir dia kita lihatlah. Kita ABT kita ni, siapa dia? Syarikat mainan mewah. Jadi syarikat mainan mewah kita tambah di sini. Okey, dan kita lihat tadi kita dah record lah dekat atas ni ledger jualan 1, so dia masih lagi ledger jualan 1 lah, kita tambah saja. Kemudian atas ni nota debit kita tulis dan jumlah di bawah sekali di sini. Jadi dah siap lah, dah siap kita record 3 ni, dah habis dah. Kita nak tutup lah jurnal jualan ni, senang aja. Oleh sebab bulan Mei ada 31, kita tutup pada 31. Dan kita tulis oleh sebab ini jenis jualan, kita tulis akaun jualan. Dan akaun jualan ialah kredit. Kita akan kreditkan. Dan kita akan, akaun jualan ni kita belum buka lagi kan. Jadi kita tulis ledger am 10. Okey, jumlah dia di sini kita kira 3888. Jadi mudah saja untuk membuat ataupun merekod jurnal jualan. Baik, seterusnya kita lihat yang ini berkaitan dengan pulangan pula. Okey. Kedai permainan Alisha menerima nota kredit. Nota kredit, kita tengok dokumen dia. Baik, bila sebut saja nota kredit dia berkaitan dengan pulangan. Cuma kita pulangan ni ada dua. Satu pulangan belian, satu pulangan jualan. Jadi untuk
nak kenal pasti yang pulangan jualan atau belian, kita masih lagi lihat atas bawah. Okey, sekarang kita lihat kita ialah kedai permainan Alisha. Jadi kita atas ke bawah. Jadi kita di bawah ni. Okey. Baik, kalau bawah kita beli. Jadi kita tulis belian. Jadi ini adalah pulangan belian. Mudah saja nak tengok. Ataupun nak kenal pasti dokumen ni. Nota kredit. Okey, baik, kita teruskan buka jurnal pulangan belian. Okey. Sama saja dia punya butir di atas ni. Kemudian jumlah RM di sini. Tarikh, kita lihat tarikh di sini 8 Mei, kita tulis. Jangan lupa tahun 2016 dan bulan Mei dan hari 8. Jadi Mei 8. Untuk butir, kita tengok pulangan ni pengambilan kepada siapa? Kita kepada Syahirah Toys Trading ni. Jadi kita tulis Syahirah Toys Trading. Okey. Untuk folio, untuk folio Syahirah Toys Trading, kita dah ada dah akaun sebelum ni, iaitu ledger belian yang kedua. Baik, dokumen kita lihat di atas ni. Okey. Kita tulis di sini. Dan jumlah macam biasa bawah sekali. Okey, siap dah. Kita lihat seterusnya. Baik. Kita lihat ini ialah nota kredit. Baik, nota kredit berkaitan dengan pulangan. Kalau kita lihat di sini, bawah ni ada tulisnya dipulangkan dan rosak. Jadi mudah saja. Untuk dokumen nota kredit, kita tulis saja pulangan. Kemudian kita kena pastikan pulangan belian atau jualan. Sekarang kita lihatlah, kita atas ke bawah. Jadi kita ialah kedai permainan Alisha, kita di bawah. Kalau bawah kita beli, jadi pulangan belian. Jadi bila dah kenal pasti dah, ni ialah pulangan belian, kita terus buka jurnal pulangan belian. Tadi kita dah rekod dah satu. Okey, sekarang kita rekod yang kedua ni. Kita lihat macam biasa, tarikh 16 Mei. Jadi Mei 16 kita tulis. Kemudian kita pulang kepada siapa? Kita lihat kedai permainan gembira di sini. Kita tulis kedai permainan gembira. Baik, kemudian kita lihat untuk folio kedai permainan gembira, kita dah buka dah akaun dia, iaitu ledger belian ketiga. Baik, kemudian kita lihat dokumen di sini atas ni. Kita tulis. Dan jumlah macam biasa bawah sekali. Okey. Jadi bila dah siap, kita boleh tutuplah ataupun kita boleh jumlahkan yang ni. Kita tutup pada 31 bulan Mei. Kemudian oleh sebab ini jurnal pulangan belian, kita tulis akaun pulangan belian. Dan kita kreditkan. Sebab apa kita kredit? Sebab belian dia debit. Jadi ini kredit. Sebab ini adalah akaun kontra untuk belian. So dia kredit lah. Dan kita tengok folio, oleh sebab pulangan belian kita belum buka, kita buka iaitu yang ledger am yang seterusnya, iaitu LA11 dan jumlah kita jumlahkan. Baik, seterusnya kita lihat kedai permainan Alisha keluarkan nota kredit. Yang sebelumnya lah menerima nota kredit, sekarang ni ialah keluarkan pula. Baik, kita terus tengok je dokumen. Baik, macam biasa nota kredit kita lihat. Bila nota kredit dia berkaitan dengan pulangan. Ingat boleh bila sebut je nota kredit pulangan. Jadi seterusnya kita lihatlah nak pulangan belian atau pulangan jualan. Jadi mudah je tengok kita di atas atau bawah. Jadi di sini kita dekat atas. Bila atas kita jual. Jadi kita tulis jualan. Jadi pulangan jualan. Kita terus saja buka jurnal pulangan jualan. Okey, sama juga format dia. Baik, kita lihat tarikh di sini 21 Mei. Kita tulis sini 2016 Mei 21. Butir dia tengok pulangan jualan daripada siapa? Jadi syarikat mainan mewah yang pulang. Jadi kita tulis syarikat mainan mewah. Okey, kemudian kita folio dia kita dah syarikat mainan mewah tu kita dah ada dah akaun dia. Jadi kita sambung saja ledger jualan satu sebelum ni. Nombor dokumen atas tulis sini. Jumlah dia ialah di bawah sekali. Okey, dah siap dah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, masih lagi kita lihat sini nota kredit lagi.
Nota kredit macam biasa adalah pulangan. Kita tulis pulangan. Kemudian kita lihat atas bawah, kita atas. Kita ialah kedai permainan Alicia. Maksudnya kita jual lah. Jadi pulangan, jualan. Macam itu. Kemudian dah kenal pasti pulangan jualan, kita terus buka jurnal pulangan jualan. Tadi kita dah tulis yang pertama tu. Kita tulis yang kedua ni pula. Tarikh 24 Mei. Mei 24. Kemudian kita lihat pulangan jualan ni dengan Murni Toys. Kita tulis di bawah ni, Murni Toys. Kemudian Murni Toys kita pernah buka ledger dia. Jadi ledger jualan yang kedua. Okey. Kemudian kita lihat di sini dokumen dan akhir sekali jumlah di bawah sekali. Okey, jadi dah siap dah. Mudah saja. Jadi sekarang ni kita akan tutup, okey, kita akan tutup jurnal pulangan jualan ni pada 31 bulan dan bukti dia ialah oleh sebab kita buat jurnal pulangan jualan, kita tulis akaun pulangan jualan dan kita debitkan. Okey, jadi pulangan jualan folio dia kita tak pernah buka lagi, jadi kita buka yang baru, yang seterusnya LA 12. Okey, kemudian jumlah dia 720. Jadi dah siap lah. Dah siap dah merekod dokumen ataupun merekod tadi jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian dan akhir sekali ialah jurnal pulangan jualan. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat video saya yang seterusnya, boleh subscribe supaya tak tertinggal pembelajaran. Okey. Baik, sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih.